والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi pada malam ni, tempat yang mulia ni, yang masih memanjangkan usia kita, yang masih mempersempatkan kita menggunakan segala nikmat-nikmatnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, yang memilih kita daripada kalangan orang-orang yang ditempatkan dengan nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapatlah sama-sama kita menunaikan hak kita, tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhan perintah yang difardukan, yang diwajibkan ke atas kita, dengan ditunaikan di atas dunia ni, di atas alam yang kedua bagi kehidupan kita ni, dan juga dalam masa sama mudah-mudahan diberi izin kekuatan taat, meninggalkan segala larangan tegahan yang dilarang ataupun yang ditegah ke atas kita daripada dilakukan di atas dunia ni, mudah-mudahan dapat ditinggalkan. Dan juga mudah-mudahan termasuk kita ke dalam kalangan orang-orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, hidup yang sementara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan diamanahkan supaya berbekal kita dengan bekalan yang bakal dibawa kita untuk alam yang bakal berpindah kita, yang nak tak nak akan dihijrahkan kita juga, yang sedang kita dalam keadaan seharian, detik, saat, dalam keadaan kehidupan kita sedang ataupun tidak, kita sedang bermusafir menuju kepada satu lagi alam kehidupan, iaitulah alam barzakh ataupun alam kubur. Yang kata ulama, alam kubur, alam barzakh ni baru merupakan mukaddimah sebagai kehidupan kita yang sebenar. Kehidupan di atas dunia bukanlah kehidupan yang kekal, dan kehidupan yang kekal yang dikata ulama sebagai muqaddimatul hayat, pendahuluan ataupun muqaddimah hidup kita bila mana kita menghadap dengan kematian. Hidup yang tidak lagi mati, kalangan-kalangan ahli syurga yang kekal selama-lamanya dengan dipernikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ataupun di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalangan-kalangan yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala tetap juga hidup di dalam keadaan sentiasa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesudahan. Insya-Allah kita tengok boleh sambungan bahasan kitab Al-Misbahul Munir di muka surat yang ke-8, huraian yang kedua pada menyata hukum syarak tu. Last itu saya rasa huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jadi kitab asal kitab Usuluddin, tapi pada peringkat mukadimah di pendahuluan kitab ni dijelaskan dulu, dikhabarkan, dihuraikan dulu dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan asas tunjang yang merupakan ilmu yang tak dapat tidak kena lalui, kena memahami sebelum kita nak masuk kepada membahaskan segala sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita panggil sifat 20
Bukan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, 20 sifat ni saja. Tetapi sekurang-kurangnya yang berlaku di bawah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, di bawah mazhab Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, yang dikatakan idza utliqa bi ahli sunnah fal muradu bihi al asyairatu wal maturidiyah. Bila mana dikatakan ataupun ditujukan ataupun dihalalkan dengan makna ataupun dengan kepahaman tentang ahli sunnah wal jamaah, maka murad ataupun dikehendaki dengan ahli sunnah wal jamaah ni kalangan-kalangan yang berpegang dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, yang dikatakan dengan mazhab Asy'ariyah ataupun mazhab Maturidiyah. Ala kulli hal, insya-Allah kita akan masuk selepas ni. Pada peringkat mukadimah ni banyak dihuraikan tentang asas tunjang bagi agama. Dibahaskan dulu pada peringkat mula, bahasan tentang agama, apa yang dikatakan dengan agama, dan apakah yang dikatakan terbinanya agama dengan beberapa perkara. Kemudian dimasukkan juga dengan huraian yang berkaitan dengan hukum syarak yang kita nak tengok pada malam ni. Yang disebut di sini, kata dia, huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Bermula makna hukum itu ialah keputusan, dan makna syarak itu undang-undang. Bermula makna hukum itu ialah keputusan. Dulu pun kita dah bahas dah. Hukum ni ialah keputusan. Kita kata jangan cepat sangat hukum, jangan cepat terlalu menghukum. Maknanya jangan cepat terlalu kita terus mengeluarkan keputusan apa-apa. Sebab hukum ni adalah keputusan, dan makna syarak itu undang-undang. Manakala makna syarak pula ialah undang-undang. Lama di muka surat dulu pun kita dah bahas hukum dan undang-undang. Maka digabungkan sekali jadilah hukum syarak, yang makna Melayu kita keputusan yang iaitulah bagi nak menetapkan, memutuskan bagi apa-apa undang-undang, ataupun dikatakan dengan keputusan bagi undang-undang. Maka makna hukum syarak itu, dia kata, maka makna hukum syarak itu keputusan undang-undang, dan iaitu 5 perkara. Hukum syarak maknanya keputusan undang-undang digabung sekali. Keputusan yang ambil faham daripada perkataan hukum tadi, manakala undang-undang diterjemahkan daripada perkataan syarak tadi. Maka jadilah dia keputusan undang-undang. Keputusan undang-undang ni bukan dicipta, yang bukannya datang daripada Nabi, yang bukannya datang daripada kalangan ulama, tapi keputusan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham. Sebab nak membawa kepada memahami ilmu usuluddin, nak membawa kepada tahakkuk ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan tauhid, ilmu yang nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak, kena kemas dulu, kena reti dulu istilah-istilah hukum. Ada hukum yang berkaitan dengan syarak, ada hukum yang berkaitan dengan adat, ada hukum yang berkaitan dengan akal. Maka tiga-tiga hukum tak sama. Wajib pada syarak tak sama dengan wajib pada akal. Wajib pada syarak tak sama dengan wajib pada adat. Ini tujuan apa? Tujuan supaya reti, supaya nak mentahakukkan, supaya nak kuatkan pengertian ataupun pemahaman kita, yang nak memudahkan kita memahami segala istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu usuluddin ataupun dalam ilmu akidah ni. Supaya orang tahu, orang nak naik bukit cari kayu lah, misal selalu kita dengar. Orang nak kenal jahat yang mana baik, kena kenal jahat juga. Kena kenal jahat juga, kalau tidak tak kenal orang baik. Kalau tidak salah lah. Kita kata tak terpakai, tak bergunalah kita adakan kempen pemahaman penggunaan, ataupun kita kata kesalahan menggunakan najis dadah. Patut tak jadi pergi tengok, tapi pergi tengok apa? Pergi tengok sebab nak reti. Sebab nak reti apa? Nak reti jangan terlibat dengan benda-benda yang macam ni. Nak reti supaya tahakkuk kata benda ni tak elok. Benda ni tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan kemudaratan. Nak mendatangkan manfaat yang lain, kena kenal juga kemudaratan. Nak kenal kayu yang lurus, kata dengan ulama, kena kenal juga kayu yang bengkok. Naik bukit nak cari kayu apa? Umpamanya lah. Contoh naik bukit nak cari kayu yang lurus, yang betul, maka kena kenal dulu juga kayu yang bengkok.
Walhal tidak ada manfaat. Kalau tengok tak kenal tak apa kayu bengkok. Ya, kalau tak kenal kayu bengkok mungkin pada dia lurus tadi terlibat juga ataupun akan diambil juga kayu-kayu yang bengkok tadi, sebab dia tak dapat nak membezakan mana yang bengkok mana yang lurus. Jadi dengan sebab itulah pada peringkat pendahuluan kitab Usuluddin ni didatangkan dulu berkaitan dengan hukum-hukum yang ada beza dia. Wajib pada syarak tak sama dengan wajib pada adat. Wajib pada akal tak sama juga dengan wajib pada adat dan wajib pada syarak. Maka di sini dia kata huraian yang kedua pada nak menyata, pada menerangkan, menyata ni pada nak menerangkan, menghuraikan hukum yang berkaitan dengan syarak. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kata dia lagi, bermula makna hukum itu ialah keputusan dan makna syarak itu undang-undang. Sebab itulah tak boleh buat guna, tak boleh buat pesenda, tak boleh buat main-main, tak boleh kita buat bermudah-mudah bila kata hukum, walaupun satu titik, walaupun satu huruf, apatah lagi satu ayat, apatah lagi satu surah, apatah lagi satu kitab. Jadi kena beriman belaka. Beriman dengan segala kandungan isi kitab, iaitu Al-Quran. Beriman juga dengan segala kitab-kitab as-samawiyah yang pernah diturunkan ke atas nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana Allah sebut, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi dan sekalian malaikatnya, wa kutubihi dan sekalian kitab-kitabnya, bukan setakat kitab Al-Quran, tapi sekalian kitab yang lain kena beriman, kena percaya, walaupun tidak disyariatkan lagi kepada kita, walaupun kita kata tidak boleh lagi diguna pakai, sekiranya fardu takdir masih ada lagi kitab Taurat yang asal, masih ada lagi kitab Injil yang asal, tak boleh, kena guna syariat, syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang diambil daripada kitab Al-Quran. Tapi beriman wajib kena beriman. Jangan kata betul ke Injil ni, betul ke Taurat ni, betul ke Zabur ni, betul ke suhuf yang turun di atas Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi-Nabi yang lain. Itu terlibat dengan akidah kita juga, kita kena membenarkan, ya benar. Sebab kitab-kitab tadi dikhabarkan dalam Quran, kita tak pernah dengar, tapi bila mana dikhabarkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maknanya kitab ni betul, kitab ni benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita kena beriman. Inilah salah kalangan puak-puak Yahudi, salah kalangan puak-puak Nasrani, Kristian. Dia nak pegang dengan kitab dia suruh beriman dengan kitab dia, tapi dengan kitab yang diturunkan ke atas Nabi kita, dengan kenabian yang dikhabarkan dalam kitab Taurat, dah habaq dah. Alladina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kalangan-kalangan ni kenal Nabi bukan setakat kenal anak-anak dia, lebih lagi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana kenal anak-anak mereka. Dia kenal dah Muhammad akan dibangkitkan di akhir zaman. Muhammad kalangan yang benar, Muhammad sifat dia bagian-bagian, Muhammad tingkah laku dia bagian-bagian, warna kulit dia bagian-bagian, tinggi dia bagian-bagian, langkah jalan dia bagian-bagian, semua dah dikhabarkan di dalam kitab Taurat. Tapi Yahudi tak beriman, Yahudi tak percaya. Yang nak percaya, yang nak beriman hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa tolak salah satu daripada kitab as-samawiyah ni, maknanya dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Menolak satu hukum Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia tak beriman juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam, Al-Quran khabarkan kepada kita, kitab-kitab tadi benar belaka. Kitab-kitab tadi semua betul belaka. Maka dia kata sini, maka makna hukum syarak itu keputusan undang-undang, dan iaitu 5 perkara. Keputusan undang-undang ni ada 5 perkara, ada 5 macam. Ada 5 macam jenis hukum syarak, keputusan undang-undang yang berlaku di atas kita, yang 24 jam kita menghadap. Kecuali kata Nabi, rufi'al qalam, diangkatkan qalam tulis malaikat dengan 3 perkara. Iaitulah yang pertama, kalangan orang-orang yang tertidur, orang-orang yang terlupa, orang-orang yang gila ataupun pitam, tak dicatat dengan kesalahan yang berlaku di atas dia. Ditambah dalam riwayat yang lain kata kalangan-kalangan yang dipaksa pun sama juga. Tidur tak sedap sungguh, kita dah hurai. Dah hurai tak sedap sungguh. Bukan sedap pukul 6 orang dah azan tidur sat 6.30, set jam, set handphone sat nak makit balik. Sedap-sedap 8.30. Ni berdosa. Tapi sedap ke apa? Sedap tengok-tengok jam dah tunjuk pukul 7.30, subuh dah habis.
Sedang juga berubah pukul 3 pagi, tak masuk lagi subuh. Kita pun letih dengan keadaan mengantuk, tidur balik. Sedang-sedang makin pukul 8, dimaafkan. Tapi kalau sedang pukul 6.30 dah, siap jam 6.45 sekali sembahyang, 6.50 sekali sembahyang 5 minit dan tak mandi dah, terus ambil wuduk, sembahyang terus dan elok-elok ngam-ngam. Kita selalu macam itulah. Kita letak masa tu, kita susun bagi fit betul-betul. Penggunaan untuk masa untuk tidur pun nak selesa, penggunaan untuk makan, masa untuk makan pun nak selesa, nak cuti pun nak selesa. Tapi dalam bab ibadat ni kadang-kadang sempit banyak. Banyak dipersempitkan. Maka dia kata sini tadi misal lah dalam 3 perkara tadi yang saya sebut tadi, yang diangkat kolam yang tak dikira salah. Yang kedua, kalangan orang yang lupa, tak teringat sungguh. Makan ngap kenyang habis sungguh, baru teringat kata puasa. Baru teringat kata puasa. Bukan tengah makan teringat habis juga, tapi nak kira sebagai lupa dah. Tak teringat sungguh, tak teringat betul-betul ni. Makan ngap kenyang sungguh, baru teringat kata puasa. Allah, dimaafkan. Dimaafkan, tak dikira dengan kesalahan. Tak ditulis dengan catatan malaikat yang ditulis dengan kejahatan kita. Kiraman katibin tak catat dengan kesalahan yang berlaku di atas kita dengan sebab lupa kita terlibat dengan perkara yang membatalkan puasa, yang di sana kalau sengaja haram berdosa, tapi lupa maka dimaafkan. Sama juga kalangan orang yang pitam, tak sedar, pengsan, tak semayang 2 hari sebab pitam, sebab pengsan, dimaafkan. Tapi kena qada, kena bayar balik. Ditambah dalam riwayat yang lain kata orang yang lupa pun sama, orang yang dipaksa pun sama. Dipaksa dengan minum arak, dengan kita kata didatangkan dengan apa-apa kemudaratan yang boleh berlaku di atas dia kalau tak buat. Dituang ayak koyak mulut dia, tuang ayak masuk dalam mulut, memang tunggu tu dah kalau bulan puasa. Munjuk kena paksa. Kan? Puasa batal tak? Puasa tak batal. Maknanya kemudaratan tadi bukan gurauan. Yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita dipaksa, maka dimaafkan. Tak dikira dengan kesalahan. Maka di sini tak apalah, kita nak tengok sini dia kata, dan dikata sini dan iaitu hukum syarak tadi ni, iaitu 5 perkara, ada 5 jenis. Yang pertama dia kata wajib. Wajib, keduanya sunat, ketiganya haram, keempatnya makruh, kelimanya harus. 5 hukum ni tak boleh berpisah renggang daripada kita, kecuali di dalam 3 perkara yang disebut tadi. Dalam riwayat yang lain tambah satu lagi, orang yang kena paksa. Ini tak bergantung dengan kita. Yang lain semua terlibat belaka. Berjalan kita terlibat dengan salah satu dari hukum syarak ni. Makan kita terlibat dengan salah satu hukum syarak ni. Minum kita terlibat dengan salah satu hukum syarak ni. Hatta kalangan ditambah dalam kata ulama yang sebut kata apa? Orang yang tidur pun di atas niat dia. Tidur kerana apa? Tidur untuk mendapat kekuatan untuk melakukan taat, maka dapat pahala. Dapat pahala pula tambah. Tidur kerana apa? Untuk mendapat kekuatan untuk melakukan maksiat dan mungkar. Esok janji awal dengan kita kata dengan pasangan dia, pasangan yang bukan mahram lah. Kalau isteri dia, anak dia apa semua tak ada masalah apa, suami dia apa. Tidur awal nak dapat kerhatan untuk merompak mencuri pukul 3 pagi lagi. Maka dikira dengan kesalahan. Tapi selama mana dia tidak terlibat ataupun belum melakukan lagi, tak dikira. Tapi bila mana dia terlibat, mula start pegang barang orang curi dah betul-betul, barulah dikira daripada asal kita kata ikhtiar usaha dia untuk menjayakan maksiat yang terlibat pada diri dia tadi. Dikira pada awal lagi. Tidur tadi pun niat untuk melakukan maksiat dan mungkar. Jadi dia kata sini dan arti wajib, dia nak tafsir satu-satu, dia nak hurai satu-satu. 5 hukum ni, wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Kita duk guna selalu wajib tak bohong. Wajib apa ni? Wajib tu masuk dalam wajib syarak ke, wajib akal ke, ataupun wajib pada adat ke? Wajib tak bohong terbakar. Wajib kita kata putui. Kan? Tu wajib apa? Wajib pada adat ke, wajib pada akal ke, ataupun wajib pada syarak. Kena boleh beza. Kadang-kadang cakap, sebab tu orang tua-tua ada 2 hak mengaji, hak erti. Dia kata cakap pun soalan yang ditanya pun tak kena dah. Soalan tanya pun tak kena dah. Soalan pun tak betul. Ya, kalau tengok dari segi pemahaman, kita kata dalam bab hukum tadi, wajib apa? Kemudian kita kata lagi mustahil pada mana?
mustahil pada akal ke, mustahil pada adat ke umpamanya, kena boleh bagi beza. Kita ada kata mustahil lah. Mustahil apa? Harus tak muhung hang, wajib tak muhung hang. Selalunya yang kita ada guna. Haram pun lah. Haram tu haram apa? Haram yang terlibat pada makna hukum syarak ke? Haram yang mana kita reti? Haram yang digunakan pakai dalam perkataan harian sebahagian kalangan-kalangan orang yang kita kata menggunakan perkataan-perkataan yang kasar tadi. Maka dia kata sini, dan arti wajib syarak itu, makna wajib syarak ni, apa wajib? Yang dikatakan, kita kata keputusan yang terbit daripada 5 hukum tadi ni, salah satunya iaitulah wajib, dan syarak pula iaitulah undang-undang. Wajib pada undang-undang lah maknanya. Dan arti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Wajib syarak ni merupakan satu tuntutan, satu perbuatan yang dituntut melakukan tadi sesuatu perkara, ikutlah dengan tuntutan yang putus, tak dapat tidak. Tak boleh elok, tak boleh kita kata diganti, tak boleh kita kata diambil kerehatan, tak boleh kita kata nak ambil kecuali. Sebab apa? Kerja tak ada lagi. Sebab apa? Nak ramai. Sebab apa? Pendapatan tak tetap. Sebab apa? Sakit dah. Bila sebut kata wajib ni tak ada dah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah kata, hendaklah kamu beribadah Tuhan kau, umpamanya dalam bab sembahyang, hatta ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datang kepada kamu al yaqin bimakna al maut, dengan mati. Sampai mati sembahyang kena simpan, taruh dalam hati kita. Aku ni nak sembahyang sampai mati. Bukan setakat pencen ni saja, bukan setakat dapat pampasan ni saja, bukan setakat dapat duit insurans ke apa ke, bukan setakat sihat ni saja, tapi sampai mati. Tak boleh qiyam, aku akan sembahyang duduk. Tak boleh duduk, azam dalam hati nak sembahyang lah. Dalam keadaan melentang, dalam keadaan mengiring, dalam keadaan isyaratkan dengan mata sekalipun, sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu sekali. Jadi kena erti pengertian wajib tadi. Sebab wajib ni kata ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Barang ni perkara lah, perkara yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Bukan kata buat tak apa, tak buat tak apa. Buat dapat pahala, tak buat tak ada masalah apa. Tak. Bila sebut wajib pada syarak ni, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala dengan melakukan dia. Wa yu'aqabu ala tarkih, dan dia akan diazab dengan sebab meninggalkan dia. Tinggal dapat dosa. Tinggal tempat dia neraka esok. Bukan main-main, ni putus ni. Hak ni putus betul-betul ni. Hak ni bukan ada pilihan lain. Hak ni tidak ada kita kata boleh diganti ataupun boleh dielakkan dengan apa-apa tebusan. Sebagaimana kita kata dalam perkara sunat, dalam kita kata dalam sembahyang, contoh dalam bab sunat hayat, boleh diganti dijabar dengan sujud sahwi umpamanya. Dalam sunat bukan sunat tak payah, sunat apa? Sunat yang tuntut dalam sembahyang. Adapun sunat hayat tak payah. Kemudian dia kata sini, dia kata artinya wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus, sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas mengerjakan dia. Tuntut putus buat, dan kalau buat dapat pahala. Tak ada kalau. Maknanya tuntut putus buat dengan diganjarkan, dengan diberikan, dengan dijanjikan dengan pahala, dan disiksa atas yang meninggal akan dia dengan ketiadaan uzur. Dia kata dan disiksa atas yang meninggal akan dia dengan ketiadaan uzur, seperti mengenal Allah Ta'ala. Seperti mengenal Allah Ta'ala. Allah boleh kenal ke? Allah boleh kenal. Mengenal Allah iaitulah dengan mengenal segala sifat-sifat kamalat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal segala sifat-sifat yang masa kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sifat Allah? Allah sebut melambak dalam Quran. Allah sebut antaranya Allah bersifat dengan berkuasa. Antaranya Allah bersifat dengan pendengar. Allah bersifat dengan perlihat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah ni bersifat dengan pendengar, lagi bersifat dengan mengetahui dengan pengetahuan. Maka
pengetahuan Allah tak sama dengan kita. Pendengar Allah tak sama dengan pendengar kita. Pelihat Allah tak sama dengan melihat kita. Itulah yang nak dibahaskan. Bukan kenal dalam tingkatan membawa kepada memahami ataupun mengiktikadkan Allah ni berjirim berjisim, Allah berketui, Allah kita kata yang mengambil lapang, yang mengambil ruang, Allah yang bertempat berjihah kiri kanan depan belakang atas bawah. Bukan hak tu bawa kepada sesat. Itu bawa kepada mentajsimkan, kepada meletakkan Allah ni sama dengan makhluk, yang diguna pakai, yang diiktikadkan oleh kalangan-kalangan puak-puak mujassimah, yang meletakkan Allah ni sama dengan kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Walhal kita sekalian yang baru ni, kita sekalian yang dijadikan, yang dikatakan sebagai alam belaka. Kullu mawjudin siwa Allah, setiap benda yang mawjud yang lain daripada Allah Ta'ala alam belaka. Batu, kayu, api, apa lagi, neraka, syurga, malaikat, manusia, habis semua ni kena jadi belaka, dan semua ni alam belaka. Allah bukan alam. Allah wujud bukan ada permulaan. Sedangkan wujud kita wujuduna ba'da adamin. Wujud kita selepas daripada ketiadaan. Dulu tak ada lah ada. Cucu tak ada lagi, anak tak ada lagi, anak kita lalu mai pun tak ada, kemudian baru ada. Cucu kita lalu mai pun tak ada, kemudian baru ada. Dan akan binasa pula selepas ni. Adapun Allah bersifat dengan sedia kala. Allah bersifat dengan qadim. Allah bersifat dengan qadim. Jadi dikata sini, wajib ni satu tuntutan perbuat dengan sekira-kira tuntutan tadi putus, dia kata. Tak boleh, tak ada pilihan lain. Dengan melakukan diganjarkan dengan pahala, dan sekiranya meninggalkan akan terlibat ataupun akan dikenakan azab siksa kelak mana kita dibangkitkan, kelak mana kita dimasukkan ke dalam alam kubur. Bermula daripada situlah sampailah yang kufurkan Allah berkekalan yang tidak ada kesudahan. Bagi kalangan-kalangan yang kita kata yang tidak ada uzur yang bahasa syar'i. Kalau ada uzur syar'i tak apalah. Yang kita sebut tadi, umpamanya kalangan yang ditegah daripada menunaikan semayang, orang yang datang uzur haid umpama perempuan, orang yang kita kata pitam hilang ingatan, orang yang kita kata apa lagi, yang tak sedarkan diri masuk dalam pitam lah. Orang yang kita kata apa lagi, yang kita kata yang gila umpamanya, masuk juga daripada kalangan orang-orang yang pitam, yang tak sedarkan diri ni. Itu tak apa. Tapi selama mana berakal, sudah sampai had umur, tak ada pilihan lain. Susah ke, cacat ke, apa lagi, kita kata anak ramai ke umpamanya, sibuk dengan kerja perniagaan ke apakah, tak ada pilihan. Tak dapat tidak, dia kena tunaikan segala tuntutan yang wajib tadi. Sebab wajib ni ta'rif dia ma yusabu ala fi'li, barang perkara ibadat perbuatan yang diberi pahala dengan melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkih, dan akan diazab dengan sebab meninggalkan dia. Tinggal boleh dosa, tinggal akan menghadap dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ada keuzuran yang bahasa syar'i tadi. Gila ke, ada halangan daripada melakukan ibadat dengan sebab kita kata uzur ke, bagi perempuan umpamanya, maka pada ketika tu bolehlah dia nak menguzurkan ataupun nak kita kata nak meninggalkan ibadat tadi. Maka dia kata lagi sini contohnya dia kata sebagaimana kalangan-kalangan yang diwajibkan ke atasnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata maka dapat pahalalah atas yang mengenal Allah Taala itu, di atas orang-orang yang menuntut ilmu ataupun orang-orang yang mengislahkan akidah dia, sebagaimana akidah kalangan-kalangan yang sahih, akidah di bawah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalangan-kalangan ni kalangan-kalangan yang menuntut faham, yang menuntut bersih, yang menuntut kepada benarnya akidah sebagaimana akidah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalangan ni lepas dan dapat pahala pula. Dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Taala itu, bahkan tidak sah agama, bahkan tak sah pula agama. Orang yang tak nuntut ilmu, orang yang duduk dalam keadaan jahil, yang disebut al-jahilu aduwullah, orang yang jahil merupakan seteru Allah Subhanahu wa taala. Kalangan-kalangan ni pula yang masih tidak tanzihkan, tidak sucikan akidah dia, maka duduk dalam keadaan kejahilan. Kata ulama 24 jam duduk dalam keadaan
dalam keadaan berdosa. 24 jam akidah dia tak benar, tak betul. 24 jam peletakan ataupun pegangan tauhid ataupun pegangan akidah dia meletakkan Allah ni mungkin ada, mungkin tidak ada. Allah mungkin bertempat, Allah mungkin besar, Allah mungkin putih seolah dan sebagainya. Ni pada dia. Sebab itulah penting ilmu usul ni. Sekiranya diletakkan kata ilmu ni ilmu yang masuk dalam fardu ain, di atas tiap-tiap diri, di atas tiap-tiap kepala, tak dapat tidak kena reti. Bukan boleh duduk di tahap takut kita kata taklid ikut semata-mata. Sebagaimana fiqh disuruh pula kita taklid, disuruh kita ikut mazhab yang duduk di bawah ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana mazhab pun tak ada masalah lah. Tapi dalam bab usuluddin tak boleh taklid. Kalangan-kalangan yang taklid, sebahagian ulama hukumkan dengan kufur wal a'yazubillah. Wal muqallidu kafirun. Orang yang taklid semata-mata ikut pak turut, yang tak boleh mendatangkan dalil, yang tak boleh mendatangkan bukti, yang tak boleh mendatangkan alamat kata wujudnya pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka akidah dia akidah yang masih lagi berbaur campur dengan akidah ahli kufur wal a'yazubillah. Wa kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Orang yang taklid dalam masalah ilmu usuluddin, yang ikut jadi pak turut, tak erti, tanya mana dalil wujud pencipta, tak boleh datangkan. Walaupun dalil yang masa ijmali, dalil yang masa ringkas, dalil yang masa borong, dalil yang masa kita kata mudah, belum lagi di soal dalil yang masa tafsili, alamat yang masa detail satu persatu. Dalil yang masa borong pun tak boleh nak datangkan. Ulama kata kalangan-kalangan ni masih terlibat akidah dia dengan ahli kufur wal a'yazubillah. Yang dikatakan imanuhu lam yakhlu min tardidi, iman dia tak pernah sunyi daripada berpergi datang. Datang mai kepala dia habang, Allah duduk di atas. Allah duduk sila di atas arasy tu. Allah duduk, Allah putih sebelah, Allah keras serba batu, Allah besar langit, tahu dah. Maka kalangan-kalangan tadi mungkin akan beriman. Kalangan-kalangan tadi mungkin akan beriman. Sebab kaedah dia kata apa? Likulli saqitatin fil hayyi laqitatuh. Fil hayyi laqitatun. Sabit pada tiap-tiap benda yang jatuh tu, pada yang hidup ni ada yang kutip pakai. Sebab itulah ada tok guru, ada murid dia. Ada tok guru, ada lah murid dia. Ada ajaran sesat, ada lah murid dia. Ada pemahaman yang kita kata yang tak kena ataupun yang lari daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka akan adalah ikutannya. Sikit tak banyak pun pasti ada. Sebab ada kata likulli saqitatin fil hayyi laqitatun. Tiap-tiap benda yang jatuh pasti ada yang kutip. Daripada benda-benda yang hidup ni. Tengok jatuh panting kayu, pokok, daun, sudahlah. Ada benda kutip. Ada makhluk Allah yang menjadikan dia sebagai makanan, yang menjadikan dia sebagai tempat tinggal, ulat dan sebagainya, cacing dan sebagainya. Bukan manfaat dia tak ada dah. Allah buat kena belaka, Allah buat lengkap belaka. Ada yang mengguna pakai benda-benda yang jatuh tadi. Sama juga dengan kalangan-kalangan yang membawa pahaman ilmu-ilmu yang tak benar, yang tak betul, maka akan ada ikutan dia. Maka dia kata sini, kalangan-kalangan tadi dia kata yang tak reti, yang tak mengaji, yang tak belajar ilmu usuluddin, dia kata maka dapat pahala lah atas yang mengenal Allah Ta'ala itu. Maknanya orang yang mengaji, orang yang mentangzihkan, yang mengislahkan akidah dia daripada jadi pak turut. Orang yang pak turut ni akidah dia masih bercampur baur dengan ahli kufur, kena ingat, na'udzubillah. Pada dia sentiasa taradud berpergi datang. Iman dia sentiasa berpergi datang, tak tetap. Boleh jadi macam ni bila mana dikhabarkan, boleh jadi macam tu pula bila mana dikhabarkan, diceritakan pada dia. Kemudian dia kata lagi sini, dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu, bahkan tidak sah agama, bahkan agama tak sah. Agama dia mungkin pada dia akidah dia tidak tetap dan tidak penting pada dia. Yang penting hanya beramal, yang penting hanya melakukan amal. Sedangkan kata ulama, la tasihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kata ulama, la tasihu ibadah, tidak sah ibadat. Ibadat seseorang lah, kecuali sehinggalah dia mengetahui. La tasihu ibadah, tidak sah ibadah seseorang sehinggalah dia kena kenal, dia kena makrifahkan Tuhan yang disembah tadi, ma'bud tadi dia kena kenal.
Kenal macam mana? Kenal dengan memahami segala sifat-sifat kamalat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang bangsa kesempurnaan. Allah bukanlah bersifat dengan lemah, Allah tidak bersifat dengan baharu, Allah tidak bersifat dengan binasa, Allah tidak bersifat dengan jahil, Allah tidak bersifat dengan buta, Allah tidak bersifat dengan bisu, Allah tidak bersifat dengan kelu. Apa lagi? Banyak lagi. Jadi dia kena selesaikan dulu. Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat yang tidak ada, yang tidak boleh disahkan, yang tak boleh dihitungkan, yang tak boleh kita kata nak diletakkan 100,000 ke 1 juta ke dak. Kamalat sempurna sungguh yang tidak ada sakatan, yang tak boleh nak dihasarkan dengan bilangan. Habis letak 20 sifat tu tak dihasarkan lagi, tak disakatkan lagi. Ini sekurang-kurangnya yang berlaku di bawah mazhab Abu Hasan Asy'ari, yang duduk di bawah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Paling kurang tidak pun kena reti hak ni. Kena reti hak ni yang 20 sifat. Yang 20 sifat ni bukan dia reka sendiri, tapi dia ambil dalam Quran. Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar, Allah bersifat dengan kudrah, Allah bersifat dengan iradah. Semua ni sebut dalam Quran baga. Bukan pandai-pandai letak kata ni kena mengaji ilmu ni pula, ni kena mengaji ilmu ni pula. Zaman Nabi tak ada pun. Iyalah, zaman Nabi tak ada. Sahabat dekat dengan Nabi, akidah iman sahabat tak sama dengan kita. Iman sahabat sehari, iman sahabat 5 minit pun padan dah dengan disempurnakan segala keterangan syubhah yang ada pada dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah nak tuntut dalil dah. Kita kena berdalilkan dengan alam ni, kita kena berdalilkan dengan makhluk pula. Oh sungguhlah, kalau ada alam tak ada pencipta, mana mungkin. Kalau ada makhluk tidak ada yang mengadakan, yang menjadikan, mana boleh. Baru nak satu-satu tuntut dalil, tuntut alamat, tuntut tanda. Adapun sahabat bukan macam kita. 5 minit baru masuk Islam, sanggup. Sanggup korbankan nyawa. Sehari baru masuk Islam, sanggup mati. Baru kenal Rasulullah, tahu kata Rasulullah bawa agama. Sebagaimana yang berlaku di atas Abdullah bin Salam, lari dapat Nabi. Lari tahu kata Rasulullah hijrah masuk ke Madinah. Maka Nabi yang sudah dikhabarkan, yang membawa agama Islam, agama Allah, Abdullah bin Salam umpamanya, lari, pegang kasut, buka kasut yang duduk di kaki, pegang di tangan, lari pergi jumpa, lari duduk cari Nabi. Takut apa? Takut menghadap dengan mati, tak sempat masuk Islam. Sampai tahap macam tu. Tak payah tuntut dalil dah. Siapa cipta wujud ni, mana mungkin nak wujud dengan sendiri apa semua. Kita duduk cari dalil, duduk cari dalil, barulah nak tahakkuk, barulah nak menguatkan akidah kita. Sahabat bukan macam tu. Sahabat Nabi bukan macam tu. Maka dia kata sini, dan berdosalah atas yang meninggal akan dia dengan ketiadaan uzur. Saja-saja tak mengaji ilmu usuluddin, saja-saja tak mau nak mengukuhkan ataupun nak menguatkan ataupun nak mengislahkan, nak memperbaiki akidah yang ada pada dia, maka kalangan-kalangan ni tak ada uzur apa-apa yang kita kata boleh dikecualikan. Sakit ke, hilang akal ke umpamanya, gila ke umpamanya, dia kata sini, dan sebagainya, daripada segala perkara yang wajib dikerjakan dia. Kalangan ni akan terlibat dengan dosa. Malah terkadang-kadang iman dia ni termasuk dalam kalangan iman ahli muqallid, orang yang jadi pak turut semata-mata, tak boleh nak khabarkan. Sekira-kira kalau orang kafir tanya mana wujud Tuhan hang, mana ada Tuhan hang Allah yang duk kalut sembah, yang duk kalut nak sembahyang apa semua ni. Ni bukan bawa kepada nak kaji sampai tahap kalangan-kalangan puak falsafah. Kena boleh beza. Kadang-kadang orang kata ni pahaman falsafah ni falsafah Yunani ni, hak ni bid'ah, hak ni sesat ni. Tak, tengok dulu. Tengok dulu. Kadang-kadang istilah dalam ilmu usuluddin pun tak reti duk hukum kata bid'ah, duk hukum kata sesat, dah awal sangat. Ni salah orang kita. Ni salah. Tengok dulu. Bukan semua bukan semua pemikiran yang nak kepada kebenaran terus dilontarkan ataupun terus dihukumkan dengan pemahaman ataupun akidah ahli falsafah yang datang daripada puak-puak Yunan dulu ni. Bukan. Ni akidah yang sudah ditanzihkan, yang tak bercampur langsung dengan falsafah puak-puak ahli Yunani dulu ni. Ni bukan dia. Mengaji untuk mentahakukkan. Bayangkan kalau kalangan-kalangan kafir tanya, di mana Tuhan Allah? Dah kata Tuhan ada. Tuhan ada tak bertempat, dialah di mana?
Tempat dia mesti ada tempat yang duk kalut semayang, yang duk kalut apa semua. Lepas tu orang Islam pun sama juga sembah batu. Mana ada? Ada. Duk pergi Mekah umrah buat haji, duk tawaf keliling batu, duk hormat ke batu, duk pusing batu apa semua. Tu bukan dia. Nama pun Baitullah, nama pun rumah Allah. Kena beli cerita tu. Kalau kafir tanya, bukankah Allah ada rumah juga? Yang kata rumah Allah Baitullah tu, bait rumah Allah, Allah lah. Jadi maknanya rumah Allah. Kena faham reti sikit. Kena mengaji balaghah sama. Kita dengar-dengar tu betul juga tu. Mengaji 5 Usuluddin tak ada pasal apa pun, tak ada faedah apa langsung. Mengaji bagi tahakkuk sikit. Di situ ada idhafat, ada sandaran perkataan. Sandak perkataan bait kepada Allah. Sandak perkataan bait rumah kepada Allah. Sandaran tadi yang memberi faedah li tasyrif, nak memuliakan. Rumah Allah, ya rumah Allah. Idhafat di situ sandaran perkataan baik kepada Allah dengan makna nak memuliakan. Rumah ataupun binaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ubudiah orang Islam, Allah perintah supaya keliling Kaabah. Kena faham. Bukan pergi saja tawaf pusing Kaabah tadi kerana nak membesarkan batu hitam tadi dah. Kaabah tak ada apa pun. Tapi bila mana dikhabarkan kepada kita antara bentuk ubudiah, bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cara bagaimananya, cara dia lagu ni. Apa dia? Pusing Kaabah 7 kali. Yang dibawa datang daripada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kena boleh beza tu. Bukan Allah duduk dalam Baitullah tu. Kalau duduk dalam Kaabah, dalam Baitullah tu, Bani Syaibah yang duk pegang kunci tu hari-hari boleh masuk jumpa. Hari-hari boleh masuk jumpa dah. Ini bentuk ibadah, kena faham. Bentuk ibadah sebagaimana ayat yang Allah sebut dalam Quran. Wa idzi batala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'tammahun. Dan dicuba, diuji akan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa idzi batala Ibrahim, diuji dan dicuba akan Nabi Allah Ibrahim. Perkataan uji cuba ni, uji cuba pada benda hak tak erti, hak tak tahu lagi. Allah pun uji cuba juga. Allah pun maknanya masih ada benda yang dia tak tahu. Apa akan berlaku kata Nabi Allah Ibrahim? Apa akan berlaku di atas umat hamba dia ni? Ni dah kata kita ni diuji, diupah semua. Dah. Diuji di atas Nabi Allah Ibrahim, dan ujian-ujian yang berlaku di atas para nabi yang lain ni. Uji bukan Allah tak tahu. Supaya kita uji ni, kawan mai jual jam. Jam ni ori ke lokal? Original ke ataupun tak original? Maka kita pun ambil lah, tunyuh atas lantai ke, lambung hempuk ke, rendam nayak ke. Sebab apa? Sebab ujian yang kita lakukan tadi untuk kita kata untuk mendapatkan kesahihan. Betul ataupun tidak? Allah sama juga ke? Uji dengan sebab tak tahu? Dah. Allah uji, Allah nak gambarkan bentuk ujian pada kita. Bentuk ujian yang berlaku di atas Nabi Allah Ibrahim, macam ni. Diuji, disuruh sempurnakan beberapa perkara. Fa'tammahun, maka Nabi Allah Ibrahim sempurnakan semua. Segala ujian-ujian ataupun cubaan-cubaan yang diuji ke atas Allah Subhanahu, ke atas Nabi Allah Ibrahim tadi ni. Jadi kena faham, kena reti, kena boleh beza istilah-istilah yang ada dalam ilmu usuluddin. Kadang-kadang mudah kita nak terima pendapat, pandangan ahli-ahli, orang-orang yang bercakap, yang kadang-kadang membawa kepada pecah belah, wal a'yazubillah. Dia hukumkan terus, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard biki'ba. Allah yang menjadikan 7 langit dan bumi. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Taala bersila di atas arasy. Istawa dia letak dengan mana bersila terus. Putus dengan mana bersila terus. Istawa dengan mana istaula tak mau pakai. Istawa dengan mana dengan makna menegak tak mau pakai. Istawa dipimpun dengan mana bersila terus. Ini kalangan-kalangan yang salah, yang mudah memecah belahkan. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, laisa kamislihi syai', tidak ada satu habuk pun. Bahas pula perkataan syai' tu kalimah apa? Syai'un kalimah isim nakirah kalau nahwu. Syai'un tak ada jenis satu habuk pun nak bang kata. Kalau bentuk habuk pun tak ada, hak besar, hak putih, hak warna, tak ada lah. Tidak ada satu jenis pun yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Jangan duk silau, jangan duk suluh dalam kepala, jangan duk gamak, jangan duk agak, jangan. Ragu-ragu yang boleh tersebab kepada kekufuran berlaku di atas kita, jangan. Allah ni keras apa? Allah ni besar apa? Macam-macam mai. Nampak awan tu dia gambar tangan. Dia kata tu dia tangan Allah apa? Dia tak habaq tangan Allah. WhatsApp payah rendah nampak tangan tadi. Nampak bentuk tangan. Nampak bentuk apa lagi? Bentuk
bentuk kalimah Allah, tak apalah, elok. Tapi nak membawa kepada pemahaman yang macam mana ni? Nak kata Allah ke di situ? Nak kata Allah bertempat ke? Nak kata Allah berjihah ke? Berpihak di atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ke? Bukan. Laisa kamislihi syai'. Allah kata tidak ada satu jenis habuk sekalipun, keras, lembut, apa sekalipun yang Allah Ta'ala jadikan apa dia alam ni sama sekali tak sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena i'tiqad putus di situ. Kena i'tiqad yang putus, al-mutabiqul lil haq, yang membetuli bagi kebenaran. Jadi akidah kita kena letak di situlah. Kalau nak ikut kepercayaan iman ni, orang kafir pun beriman, orang kafir pun percaya, orang kafir pun percaya, tapi kepercayaan yang tidak putus, yang tidak membetuli bagi kebenaran. Kita orang Islam nak jazim, al-jazimul mutabiqul lil haq, keputusan ataupun i'tiqad, penerimaan kepercayaan tadi yang putus, lagi pula al-mutabiqul lil haq, yang membetuli bagi kebenaran. Betul sebagaimana yang sebenar pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itulah kita i'tiqad. Allah tidak ada mula, Allah tidak ada kesudahan, Allah tidak buta, Allah tidak jahil, Allah tak sama langsung dengan kejadian alam yang dia jadikan. Lemahlah Allah kalau Allah berpihak, lemahlah Allah kalau Allah pun tumpang duduk di atas arasy. Dah kata alam-alam ni kullu mawjudin siwa Allah, tiap-tiap benda yang mawjud, yang selain daripada Allah Ta'ala, semua dihukumkan, kata ulama, dengan alam belaka. Habis arasy bukan alam ke? Ya Allah buat arasy dulu, kemudian dia duduk atas arasy. Allah sebelum ada arasy lagi Allah duduk tang mana? Sebelum ada arasy. Maknanya ini mustahil, bukan dipakai dengan makna bersilah. Ulama ahli sunnah wal jamaah, kalangan-kalangan yang bermazhab di bawah pandangan Abu Hasan Asy'ari dan Maturidiyah ataupun Abu Mansur Maturidi, yang duduk di bawah mazhab ahli sunnah wal jamaah terlebih awal lagi jaga. Apa dia? Digunakan, ditakwilkan ayat tadi dengan istaula, Allah yang memerintah, Allah yang memerintah sekalian alam, sekalian kejadian alam ni Allah lah yang memerintah, Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan, Allah yang meniadakan apa-apa yang dia tidak mahu ada di atas alam ni. Itu kena faham di situ. Dan arti sunnah, jadi faham satu takrif wajib tadi. Boleh beza tu, wajib pada syarak tak sama wajib pada akal, tak sama wajib pada adat. Wajib pada syarak buat dapat pahala. Perkara yang kita lakukan tadi, yang disuruh sebagai tuntutan yang putus, yang sekira-kira dijanjikan dengan pahala, takrif dia ma yusabu ala fi'li, perkara barang yang diberikan pahala dengan melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkih, dan akan diazab dengan sebab meninggalkan perkara tadi, amalan tadi. Contohnya apa, ikutlah yang nama dia wajib, maka tuntutan dia putus. Selama mana tidak ada uzur yang masa syar'i. Kalau ada uzur tak apalah, itu tolak awal lah. Manakala wajib pada akal pula, apa dia? Contohnya hukum, ataupun kita kata penerimaan. Akal kita menghukum, kata wajib ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat dengan al-wajib al-wujud, wajib yang wujud, wajib ada bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akal kita kata wajib ada. Mustahil Allah Ta'ala, itu wajib pada akal. Wajib pada akal. Satu lagi pula wajib juga, tapi wajib pada adat. Apa makna adat? Kebiasaan perkara yang sekurang-kurangnya berlaku 2 kali dan ke atas. 2 kali dah berlaku macam ni, 3 kali terlebih lagi lah. 2 kali sudah boleh dikira sebagai adat, 3 kali 4 kali ke atas lagilah dikira sebagai adat, lagilah dikira sebagai kebiasaan, benda yang berulang kali berlaku, maka nama dia adat. Maka hukum dia pun nama hukum adat. Benda apa? Wajib pada adat. Contoh api membakar. Api bukan sekali 2 membakar, lama dah tahu kata api membakar. Maka adat hukum kata api ni tugasnya membakar. Api tugasnya membakar, air tugasnya membasah, pisau yang tajam tugasnya, hukumnya, kebiasaannya wajib memutuskan. Itu pada adat, kena arti, kena faham. Wajib pada adat kata pisau memutuskan, wajib pada adat, pada kebiasaan mengatakan api membakar. Wajib pada adat kebiasaan kita mengatakan apa lagi?
jarum yang tajam menembuskan, umpamanya ikutlah benda-benda yang tajam, sifat dia boleh menembuskan, itu pada adat, pada kebiasaan. Sebab apa? Ni nak heret pergi bawa kepada tahakkuknya ilmu akidah kita. Satgi pergi kata-kata mana boleh tak terbakar Nabi Allah Ibrahim. Kena tengok juga itu hukum apa? Itu hukum adat. Adat kata sungguh membakar, tapi akal kata belum. Tidak semestinya api membakar. Tidak semestinya api membakar. Kalau hukum kata wajib membakar api tadi ni kena pada hukum akal, maka mustahil lah kita kata Nabi Allah Ibrahim tak terbakar bila mana campak masuk ke dalam umbun api yang dipasang oleh kalangan puak kufar pada ketika tu. Jadi wajib apa? Tak terbakar tadi, tak terbakar biasalah. Sebab api ni sifat dia membakar, yang hukumnya hanya duduk pada adat, kebiasaan. Adapun pada akal boleh. Pada akal boleh, Allah tidak. Allah tak mahu membakar ataupun nak kita kata diputuskan. Kita kata apa-apa yang dipotong dengan pisau yang tajam tadi ikutlah. Pada adat ya boleh. Ni membawa kepada nak memahami, nak mentahakkukkan, nak mengkejapkan ilmu akidah, ilmu usuluddin kita. Jadi tak dapat tidak nak mengkejapkan, nak mentahakkukkan, nak menguatkan, nak mengislahkan, nak memperbaiki, nak mentanzihkan daripada segala perkara-perkara yang terlibat kita dengan syirik, yang terlibat kita dengan kekufuran. Bukan kita sinilah. Cuma nak tahakkuk, kita sini dah mukmin, dah Islam dah. Cuma nak mentahakkukkan, nak menguatkan, nak mengislahkan lagi. Nak mengislahkan lagi, maka tak dapat tidak kena reti istilah-istilah yang ada dalam ilmu usuluddin. Kena reti, faham elok. Kemudian kena tahu pula hukum yang bergantung dengan keadaan kehidupan kita, yang disebut sebagai hukum syarak ataupun hukum taklifiyah. Hukum syarak pun dipanggil, hukum taklifiyah pun disebut juga. Apa makna hukum taklifiyah? Hukum yang bergantung di atas kalangan-kalangan yang sudah mukallaf. Siapa dia mukallaf? Mukallaf orang yang dah sampai had umur, balighun aqilun pula Islam. Kemudian sampai had umur yang iaitulah pada kebiasaan kita dah sebut dulu, laki-laki kebiasaannya di atas jalan takriban lebih kurang 15 tahun. Perempuan di atas jalan takriban juga lebih kurang pada usia 9 tahun. Bukan di atas jalan tahdid, bukan di atas jalan putus kata 15 tahun baru balik, 9 tahun baru balik bagi perempuan. Tak. Dengan kecaman alamat-alamat petanda yang mengatakan sudah baligh, tak semestinya umur 9 tahun perempuan, datang haid pada usia 8 tahun setengah baligh. Keluar mani mimpi bagi laki-laki pada usia 13 tahun. Lah ni 14 tahun 13 tahun hebat dah. Tak nanti. Ni disebabkan sebahagiannya kata dengan pemakanan yang dimakan sebahagiannya. Nak kata 16 tak baligh ya, tu bukan mampu lah. 18 tak baligh ni tu mampu lah. 20 tak baligh lagi, 40 50 tak baligh lagi, tu sungguh tak baligh dalam bab lain. Tak baligh dalam masalah kita kata melakukan ibadat, tak reti lagi. 50 tahun tak reti sembahyang lagi, tak baligh lagi ikut. 50 tahun baru nak belajar sembahyang, sungguh baru baligh ikut kita kata. Tapi pada penggunaan bahasa, pada peletakan mula nak melakukan ibadat, kita saja bergurau main lah. Adapun baligh yang sebenar, balighun orang yang sampai had umur, aqilun lagi pula berakal, tak ada sindrom apa pun, tak ada cacat apa pun, saja tak sembahyang. Cacat saya kaki kudung sebelah, saya tangan tak ada dua-dua, saya kaki tak ada dua-dua. Selama mana akal sempurna, badan saja pun kena buat. Akal sempurna, badan saja yang ada, dengan kepala kena buat sebab tu. Sembahyang sebagaimana kadar yang mungkin yang boleh dilakukan. Duduk ke, kita kata dalam keadaan terlentang ke apa ke, tidak ada rukhsah, lesen yang boleh nak keluarkan dia daripada melakukan perkara-perkara yang kita kata ada pada kalangan-kalangan yang ada uzur syar'i. Boleh tak sembahyang dengan sebab apa? Dengan sebab tak kita kata tak suci ke bagi perempuan umpamanya, tak apalah. Tapi dengan sebab kita kata ada kecacatan yang hanya pada anggota biasa yang tak terlibat pada rosaknya akal dia, maknanya dia masih dikira sebagai balighun aqilun, orang yang sampai had umur, lagi pula balighun, kemudian pula aqilun, berakal pula. Paisa tak lulus. Paisa tak lulus bukan otak kita sampai tahap tak boleh nak fikir, sampai tahap tak reti nak beza mana satu ni. Hak saya cerita dulu. Saya pernah cerita tak? Kalangan orang hak otak dia sampai zero terus, tak boleh nak buat apa ni. Memang sahih hang ni bukan mukallaf lah mudah kata.
Sebab tak terdidik sungguh-sungguh. Orang tua mai hantar mai mengaji. Hantar mai serah lah kat tok guru. Kisah berlaku di belah-belah Siam. Hantar mai serah kat tok guru ni nak hantar mengaji agama ni. Tak apalah. Tak ada masalah apa budak ni, tak ada masalah apa, sakit apa tak ada, sihat elok. Cuma budak ni dia kata payah nak faham, payah nak reti. Lambat sungguh otak dia. Selalu kita macam tu lah. Hantar mengaji agama hak cerai-cerai, hak tak apa nak lihpi. Hak ni hantar mengaji agama berlaku. Hak A1 apa semua tu, hak 5 A1, 8 A1 hantar pi tempat-tempat hak standard dah sikit. Kalau hantar hak 8 A1, hak 10 A1 mai mengaji agama lebih hebat. Tapi hantar mai hak ni tak lihpi lah, habang lah tu. Hak ni tak lihpi dah, buat ke mana pun tak lihpi, Quran tak boleh baca, tak kenal sungguh. Hak ni lah kita nak didik, nak asuh, nak hantar pada kita kata pada pendidikan yang berkaitan dengan agama. Ghalib kebiasaan macam tu lah. Tak salah lah hantar pergi tak mana pun. Yang penting bagi ada agama. Jangan buat kita kata pemilihan hak sempurna elok. Hak ni kelas dia A. Hak ni kita sanggup sarah apa semua. Tapi hak tak apa nak clear mana ni, hak ni kita bagi agama. Hak sempurna elok tu hak tak semayang tak apa. Aurat dedah tak apa. Sedangkan hak tak sempurna ni memang mengaku awal tak boleh apa ni. Ukiak kuno tak jadi, tauk kuno tak jadi, katuk pun tak mau ada apa semua. Hak sempurna tadi pilah tempat yang sempurna, yang lebih hebat. Agama tak ada tak apa. Quran tak boleh baca tak apa. Semayang tak apa. Aurat dedah tak apa, asalkan ni 20 hekwan ni. Ibadat menatah minyak yang penuh. Jangan gopoh, jangan kalut, asalkan dia berjaya dunia. Ni sebagian orang. Na'udzubillah, ni dunia akhir zaman, realiti berlaku hari ni. Realiti berlaku hari sini, benar kenyataan ni sungguh. Maka orang pilihlah hantar agama. Berlakulah kisah ni lama dah. Dia pun main cerita tak boleh buat apa dah. Dia kata tu hak ni memang ingat mai tauk tang ni. Penggunaan bahasa bukan kata mai tauk tang ni. Mai nak suruh mengaji agama dengan sebab tak boleh dah. Nampak dia ni tak boleh dah bidang sains ke, matematik ke, kejuruteraan ke, mekanikal ke, apa-apa jenis pun tak boleh terima. Tak terdidik sungguh lah, mudah kata. Tak apa, tu kata simpan. Dia belah juga. Agama ni bukan ada pilihan. Bukan boleh tengok tengok cek berapa tak boleh. Tak boleh masuk. Kalau gitu sahabat dulu rayuh hendah, tak ada harta tak boleh mengaji langsung. Berapa orang sahabat yang sama dengan Abdul Rahman bin Auf? Berapa orang sahabat yang celik, yang reti, yang cerdik dalam kita kata dalam nak mengenal ataupun nak mendekatkan diri pada agama Allah, tak reti. Ada nabi pilih dah. Tak pilih. Hari ni pilih pula. Tak ada lah. Tak boleh sini tak terima. Tak layak. Pengajian agama fardu ain tak layak ke apa? Kena kaji balik. Kena renung balik. Kadang-kadang kita terlampau mengikut cara kehidupan kalangan-kalangan orang yang bukan Islam. Dibuat saringan apa dalam masalah kita kata pengajian yang bukan bidang agama, tak apalah. Sepatutnya diambil letak pada darjah ataupun pada kelas-kelas, pada mustawa ataupun pada peringkat-peringkat yang layak bagi dia. Jangan bubuh sama dengan hak tak buh sebelah. Bos sebelah. Kami tak ada masa nak layan. Kami tak ada tempat bagi kalangan-kalangan orang-orang yang macam ni. Pi sekolah B pun sama, sekolah A, B, C, D pun sama juga. Akhir sekali budak ni duduk terapung-apung dalam keadaan tidak mempunyai pelajaran ilmu agama Allah. Yang berpelajaran, yang otak cerdik saja boleh mengaji agama Allah. Hak lain duduklah dalam keadaan terus meneruskan kehidupan di atas dunia dengan tidak ada ilmu. Na'udzubillah. Tengok berlaku hari ni. Maka budak tadi pun nak jadi cerita, letaklah dekat guru ni. Tok guru ni pun kata tak apalah, aku belah hang orang. Nama apa orang? Aku belah hang, dia kata. Selama lebih kurang 6 bulan duduk dengan dia, nak tengok yang kata otak yang boleh jadi tahap aqilun balighun tadi ni, orang yang berakal dan baligh. Umur sampai dah, balik dah. Akal sempurna dah tengok. Mumayyiz dah. Bukan setakat mumayyiz, baligh dah. Sempurna reti cakap, sempurna elok. Tapi nak habang otak ni boleh terima tak boleh terima tahap macam mana? Yang kita duk tapis sangat ni. Guru dia pun ajarlah dengan bahasa Al-Quran, dengan Al-Qurannya, dengan huruf-huruf hijaiyah Arabnya, dengan kita kata dengan Jawinya, dengan Arabnya. Maka satu hari nak test budak ni, dia bawa lah budak ni pi ke sawah, pi pendang, kita kata mudah bahasa kita,
pi mendang. Sampai tengah mendang dia pun panggil. Dia panggil awang, hari ni aku nak test hang tengok, dia kata. Pak mu, dia kata mu tak boleh sungguh. Mu otak tak boleh. Dia kata dia pun mai tahu di pondok ni. Mai tahu di tempat pengajian ni. Duduk di bawah, mata duduk di atas, dia pun lukis buat sebuah huruf kita, huruf Siam. Siam buat ajar. Siam buat ajar. Dia ingat mengaji. Sebagian orang duk ingat mengaji agama ni tak mengaji dah matematik, tak mengaji dah bahasa Malaysia, tak mengaji dah sains, tak mengaji dah apa lagi geografi belaka, semua ada belaka. Ada belaka. Dalam pengajian agama ni. Maka tok guru dia pun kat lih. Ulu bajak turun bawah, mata duduk atas, tulis bentuk A. Dia tanya ni awang ni benda apa awang? Budak dia pun awang tadi main keliting tengok kuning tak kena, pusing kuning tak kena. Dia kata tak nampak, dia suruh. Tak nampak ni, besar ni. Dia tulis dengan ulu bajak, tulis dengan ulu bajak, bukan tulis dengan pensel besar lah. Buat dalam mendang pula, dalam sudut mendang. Budak dia pun tengok, awang pun tengok, tak nampak tu kata. Dia kata awang patut pun ajar mu kata. Mu kenal tak ni hak kita duk belajar hari ni? Tak nampak tu. Inilah kokai awang, huruf A ni dalam bahasa Siam. Oh, lagu tu kan dia kata tu tanu. Dia makan apa besar sangat hari ni? Dia jadi tak? Huruf A ni makan apa hari ni besar sangat dia kata. Dia tak kenal dengan sebab besar, beza kecil dengan besar. Maknanya otak kalau sampai tahap macam tu sungguh. Sungguhlah kalau otak kita kata ada kalangan orang yang pemikiran dia. Kita kata ada masalah, payah nak reti, payah nak faham, betul telajak. Kita kata ini asal kejadian dia tak termasuk dalam orang yang aqilun. Ajak sembahyang kayu rendah. Fatihah boleh baca depan kita. Kalau sembahyang seorang, mampu dah. Kalau baca seorang, mampu selalu dah. Ini kalangan yang tak orang yang bukan nama dia mukallaf. Dia tak apa. Tak sembahyang tak apa. Makan tidur belah dah. Makan tidur belah dah. Malah dia ada kalangan orang-orang yang bakal mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Tak apa, tak ada masalah apa. Tapi yang sempurna otak elok ni. Yang sempurna otak elok ni yang sebagian orang tak mau terima. Tak boleh, dia kata, kami tak mau. Tak boleh pergi tempat lain. Kalau ada suatu tempat mengajar agama yang macam ni, hanya suatu tempat, maka kalangan-kalangan yang nak beragama, yang nak memahami kepada agama makin sikit, makin teruk. Yang pintar telajak ni dia guna agama pula tambah. Dia jadikan agama ni sebagai platform dia. Dia nak apa? Dia nak kita kata nak cayakkan orang. Nak kepada kita kata tawajuh menghadap orang manusia kepada dia. Ni dah ada cerita belaka dah. Dah ada cerita dah, bukan baru. Beratus tahun dah. Orang yang nak menghadap kepada tawajuh manusia kepada dia, berhadap manusia kepada dia, maka dia mengaji agama. Cakap pandai apa semua hebat, elok. Supaya cita-cita dia orang menghadap kepada dia. Supaya apa-apa kemudahan yang dia nak mudah didapati. Supaya kesenangan di atas dunia mudah didapati. Ada belaka. Nabi dah sebutnya. Nabi kata, man talabal ilma li ajli dunya lam yajid raihatal jannah. Nabi kata barang siapa yang tuntun ilmu semata-mata kerana kesenangan dunia, nak cari tawajuh manusia, nak dapatkan dunia, nak kepada kesenangan dunia, lam yajid raihatal jannah, kalangan ni pasti tidak akan dapat bau syurga. Masuk syurga, jauh sekali bau syurga pun tak boleh bau. Jadi kena jaga niat, kena letak, kita kata memahami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu benda kita kata yang merupakan adat kebiasaan. Hari ini banyak penceramah, siapa jadi penceramah kaya-kaya, maka pakat-pakat bagi jadi anak penceramah. Hari ini kalau jadi anak hafiz hebat apa semua dah, bukan kerana tu. Lillahi ta'ala, bukan ada kepentingan dunia kita kena letak, tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pakat nak jadi hafiz belaka bagus, elok, tapi kena ingat lupa Quran haram. Lupa Quran berdosa sampai ke mati. Dengan sebab kamu ingat Quran kemudian kamu membiarkan, tidak amalkan, tak apalah kita kata sepasai, bukan tak apalah sepasai dah. Al-Quran yang dihafaz dah lupa, dah tak ingat, bukan senang, bukan nak menakutkan, tapi nak kepada penjagaan, nak kepada pengawasan, jaga. Bukan menjadi adat kebiasaan, pakat-pakat nak hafiz belaka, kita pun nak hafiz belaka. Ya, al-hafiz di belakang.
Tapi Quran tak ingat. Tebuk tengok. Tebuk tengok. Bagus ingat Quran sebenarnya, tapi kena jaga. Kena jaga Al-Quran tadi supaya bersedaging dengan kita. Bukan sekadar ikut kita kata angin kita kata perubahan masa, dah bukan. Tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ikut terkesan dengan tarbiyah, dengan dakwah Islam hari ini terlebih hebat. Tak sama dengan zaman dulu. Hari ini macam-macam channel ada. Macam-macam kita kata ruang, macam-macam cabang kita kata boleh sampai, boleh mendapatkan ilmu agama Allah. Tapi keberkatan sudah hilang. Keberkatan sebahagian sudah hilang. Bukan tak ada berkat langsung, sudah hilang kebanyakan. Keberkatan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka TV pagi awal-awal lagi, tanyalah ustaz, telefonlah tanya apa. Tanya ustaz, tanya apa ni? Tajwid dia ke, dengan nampak hukum dia apa? Kesan dia mana kesan dia? Kesan kurang. Kesan kurang. Sambil nak keluar tadi sambil dalam keadaan yang tak menutup aurat dengan sempurna. Duduk tengok, tanyalah ustaz kesan ni. Duduk tengok dalam program kita kata dalam majlis-majlis yang daripada kita kata sistem telekomunikasi kita, sistem perhubungan, TV dan apa semua lagi, tapi kesan dia kurang juga. Sebab apa? Sebab keberkatan sebahagiannya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak ada keikhlasan. Sebab tak ada ikhlas. Tak sat duk tengok elok, sempurna elok, mai lepas tu channel lain, ataupun selang sat iklan sat mai baca berita, tudung pula tak pakai. Tudung pula tak pakai. Tadi baru duk hurai bab tu bab aurat. Baru duk hurai bab ikhlas, baru duk hurai bab ilmu apa semua. Mai pula celah-celah tu iklan apa semua, mai tukang baca berita pula, mai duk baca berita dengan keadaan mendedahkan aurat. Dengan keadaan kita kata didatangkan dengan iklan yang diselit dengan hiburan yang melampau. Jadi inilah keadaan fitnah akhir zaman kita. Jadi saya rasa panjang lagi tamu di sini. Summa qala, dan arti sunat itu ialah barang yang dituntut perempuan akan dia sebagai tuntutan yang tidak putus, sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia, dan tidak disiksa meninggal akan dia, bahkan merugi ia akan masanya, kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung bahas berkaitan dengan hukum syarak yang kedua, iaitulah sunat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya. Walhamdulillahi rabbil alamin.